لدن واسأله السلامة من دار الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدره فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوت له أمورك واحسن في الظنون. يعترف على الله الذي خلق الأول وكيف قول ذي الحمد. يعترف على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين.
قال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال فصل واحذر العجب فإنه من المحبطات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقال صلوات الله عليه وسلم وسلامه وقال صلوات الله عليه وسلامه ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه والعجب عبارة عن نظر الإنسان إلى نفسه بعين تعظيم وإلى ما يصدر منها بعين احتسان وعنه نشأ الإدلال بالعمل وتعاظم على الناس والرضا عن نفسه وهو كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وما رضي عن نفسه عمي عن عيوبها ومتى يفلح من يجهل عيوب نفسه وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan daripada perbahasan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah dari Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Semalam kita membicarakan tentang riya, iaitu daripada sifat ataupun ciri yang menyebabkan amal seseorang itu tidak diterima. Bahkan yang lebih dahsyat adalah orang yang beramal di dalam ibadahnya dengan riya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini insya-Allah salah satu lagi daripada bahaya yang menyebabkan amal itu akan atau membinasakan kepada amal. Kata Imam Haddad, faslun wa hadzaril ujub. Hindarilah, oleh kamu, jauhilah kamu, jaga-jagalah kamu daripada ujub. Kerana ujub itu membinasakan amal, muhbitat, yang membinasakan kepada amal. Nabi SAW bersabda, Al-ujubu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujub itu memakan daripada kebajikan seperti mana api memakan kepada kayu. Maknanya banyak mana pun lah amal itu, maka dia akan musnah. Apa yang memusnahkan dia? Ujub. Macam kayu yang kalau dibakar api menyala, maka kayu itu asalnya ada, jadi dia habis menjadi abu. Dan Nabi SAW juga bersabda, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', sifat kikir, sifat bakhil yang membelit kepada diri, yang menguasai kepada dirinya. Itu yang pertama. Terlalu bakhil betul. Sehingga menjadikan dirinya itu tak bantu orang, tak bersedekah, tak menolong orang, tamak, ujub. Yang disebutkan dengan syuhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba', iaitu hawa nafsu yang dituruti. Ikut hawa nafsu, itu akan membinasakan seseorang. Dan yang ketiga adalah yang dimaksudkan dalam bab ini, iaitu al-i'jab wa'ijabul mar'i bi nafsih, iaitu kebanggaan seseorang dengan dirinya, ujub. Apa itu ujub?
wal ujub. Wal ujubu ibaratun an nazril insan ila nafsihi bi'aini ta'zim. Ujub itu ialah apabila seseorang itu memandang dirinya besar, hebat, agung, serta menganggap segala apa yang dia buat itu adalah betul. Pertama, ujub ini maksud dia adalah apabila seorang itu dia memandang dirinya tu besar dan tinggi, hebat, agung. Itu satu. Maknanya ada ujub dah. Yang kedua, wa ila ma yasduru minha bi'aini ihtisan. Dan apa saja yang keluar daripada diri dia, apa yang dia buat, itu semuanya dianggap betul dan baik. Semua dianggap begitu. Itu dipanggil ujub. Jadi itulah sifat ujub. Tapi ujub ini beza dengan riak. Riak lebih menonjol. Dia lebih tunjuk kat orang, nak orang puji dan sebagainya. Ujub dia lebih kadang-kadang tu dalam diri dia. Merasa bangga, aku. Dan setiap apa yang dia buat, dia rasa, aku buat lebih baik daripada orang ni. Aku ni lebih bagus. Aku lebih banyak sedekah. Aku lebih... Ini adalah ujub. Wa anhu nasha'al idlal bil amali wa ta'zim wa ta'azim anin nas wa ridha anin nafsi. Akibat daripada ujub tu, bangga dirilah kalau kita kata. Dalam diri dia bangga diri dia sendiri tu. Timbullah apa yang akan timbul daripada orang yang ujub ni? Perasaan suka mengaku diri ni bijak dan pandai. Merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Dan sentiasa dianya tunduk kepada kehendak hawa nafsu. Itulah dia kalau orang yang ujub ni, maka apa yang lahir daripada diri dia, dia akan suka mengaku dirinya itu yang lebih hebat. Dan dia akan rasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Lagi, yang ketiganya, dia akan sentiasa tunduk dengan hawa nafsu. Sebab dia kena tipulah. Jadi nafsu yang akan, jadi nafsu ni suka bangga. Nafsu kita ni di antara penyakit dia suka kita ni rasa hebat. Kemasyhuran, famous, hebat, dia rasa begitu. So maknanya orang yang ujub ni suka mengikut kepada hawa nafsu ni. Jadi tepatlah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang dia mengatakan aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'ani nafsi. Pokok asas segala maksiat dan kelalaian dan nafsu syahwat itu adalah apabila kamu tunduk kepada kehendak hawa nafsu. Jadi kalau tadi ni kita sebutkan orang yang ujub ni, salah satu daripada apa yang akan lahir daripada dia adalah dia akan sentiasa tunduk kepada hawa nafsu. Maka apabila seorang itu tunduk kepada hawa nafsu, turut kepada hawa nafsunya, maka dia akan membawa kepada melahirkan perbuatan yang disebutkan maksiat. Dia akan lalai, dia akan mengikut nafsu syahwat. Itu. Jadi puncanya asalnya adalah ujub. Ni bahaya bangga diri ni. Rasa saya ni lebih hebat lah. Kalau belajar tu, contohnya seorang penuntut ilmu, dia rasa saya lebih pandai daripada orang. Nampak? Saya lebih berakhlak daripada orang. Ini bahaya ni. Ni ujub nak terbit dah ni. Bukan salah untuk kita ni lebih pandai dari orang, lebih berusaha dari orang, lebih sungguh-sungguh dari orang. Bahkan semangat untuk dipanggil berlumba-lumba di dalam kebaikan. Kalau kita kata kita nak lebih nombor satu, tak salah. Siapa kata kita salah kita nak nombor satu, nak lebih tinggi markah dan sebagainya. Tak salah. Bahkan itu adalah merupakan daripada apa kita panggil motivasi kita. Kesungguhan untuk kita ni nak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
persaingan yang dipanggil persaingan yang mulia dan baik. Ketika Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam kebaikan. Masuk dalam perlumbaan dalam kebaikan. Bagus. Tapi problem dia adalah kalau ada perasaan dalam diri tu merasakan, tengok saya nombor satu, saya lebih pandai. Orang ni semua tak tahu. Ini semua saya ni lebih terror. Saya dan sebagainya. Ini yang bahaya sekali. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Sebab Nabi kata, kita ada je ujub tu, dia makan amalan kebajikan kita itu macam api yang makan kayu. Kita buatlah baik apa pun. Kita tolong orang. Saya tak faham lah yang ni. Oh, tak faham mari sini saya tunjukkan. Tapi dalam hati ada, tengok, alah itulah. Tak faham, tengok aku faham. Ujub ni. Tapi dia tolong tak orang tu belajar? Bagus dia tolong. Tapi tolong tu patut dapat pahala. Kalau ada ujub dalam diri dia, habis pahala dia. Allah. Kan? Jadi itu yang kita tengok berlaku. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah, jadi kita nak kena jaga-jaga dari sifat ini yang bahaya. Kerana dia akan menyebabkan amalan kita itu ditolak, bahkan akan makan amalan kebajikan yang lain. Maka dia akan membawa kepada kebinasaan. Wa man radiya an nafsihi amiya an uyubiha. Barang siapa yang suka menurut kehendak hawa nafsunya. Tengok. Barang siapa yang reda untuk ikut nafsunya, orang yang menurut kehendak hawa nafsunya, amiya an uyubiha, dia buta terhadap keaiban diri dia. Jadi kalau dia suka ikut hawa nafsu dia, dia buta, tak nampak aib diri dia. Jadi kalau dia tak tahu tengok, dia tak tahu, dia tak dapat nampak aib dia, kekurangan dia. Wa mata yuflihu man yajhalu uyuba nafsihi. Soalan dia adalah bagaimana boleh nak beruntung jika seseorang itu memandang memandang sepi terhadap segala kekurangan dan keaiban dirinya. Maknanya, kalau orang itu nak menjadi orang yang berjaya, salah satu daripadanya adalah dia selalu bermuhasabah, melihat kepada kekurangan diri untuk apa? Diperbaiki. Baru dia jadi orang yang berjaya. Tapi kalau orang yang tadi ni, ujub yang mana mengikut hawa nafsu ni, dia tak nampak aib diri dia. Bahkan dia nampak kelebihan-kelebihan dia. Macam mana dia nak jadi orang yang muflihun, golongan orang yang berjaya ni? Macam mana? Kalau dia sendiri tak nampak kekurangan, dia rasa dia perfect dan sempurna je. Bukan dia sebenarnya mulia, bahkan dia semakin hina, bahkan dia sebenarnya dikira orang yang tak berjaya. Sebab tu kita disuruh untuk sentiasa melihat keaiban diri kita dan menutup mata kita dari melihat keaiban orang lain. Tapi orang ujub berbeza. Orang ujub, dia melihat dirinya itu sempurna, tak nampak keaiban dirinya, tapi sentiasa melihat aib orang lain, kekurangan orang lain. Ini adalah penyakit yang menyebabkan amalan kita itu tidak akan diterima. Faslun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Wa idza kana hubbuha ra'sa kulli khati'ah wa aslu kulli baliyah wa asasu kulli raziyah wa ma'din kulli fitnah wa manba'u kulli mihnah wa huwa amrun qad amma fi hadha zaman dararahu wa tara syararahu wa 'azama khatarahu wa atbaqa alaihi al-khas wal 'am wa tadahara an-nas bihi bila ihtisham kanahu la 'ara fihi wala malam. Pasal ini nak cerita tentang bahaya mencintai dunia. Ini di antara yang menyebabkan kita ni kadang-kadang ni amal ibadah kita ni jadi berat, susah dan sebagainya. Salah satunya adalah kerana cinta dunia ni lah. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ni adalah merupakan
pokok segala kesalahan. Sebab tu kita tengok hari ni apa yang berlaku kalau kita tengok daripada kesalahan-kesalahan, apa namanya, daripada kemungkaran-kemungkaran, dari kerosakan-kerosakan yang berlaku, kita akan tengok kemuncak dari sebabnya adalah cinta dunia. Semua orang tamak kepada dunia. Kita tengok hari ni peperangan yang berlaku. Apa yang mereka cari dalam peperangan tu? Semua nak berkuasa. Semuanya nak berkuasa dalam dunia ni. Semua nak mendapatkan hasil kat dunia ni. Kan? Habis ke peperangan dekat dunia? Macam-macam masih lagi terus. Di Yaman masih berperang. Di Syria masih berperang. Di Palestin masih berperang. Sekarang ni di Afghanistan masih lagi bergolak. Di mana lagi? Banyak. Kenapa? Kalau kita tengok semuanya adalah tidak lain kerana cinta kepada dunia. Semuanya nak berkuasa. Semuanya nak tunjuk hebat. Semuanya nak menguasai dunia ni. Sebab tu Nabi kata, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ni adalah merupakan asas kepada semua kesalahan. Kalau begitu, fa idza kana hubbuha ra'sa kulli khati'ah. Kalaulah cinta dunia itu merupakan pokok segala kesalahan dan punca segala wa aslu kulli baliyah, dan juga merupakan punca segala bala bencana dan asas segala kecelakaan, sumber segala fitnah, dan akhir sekali merupakan akar umbi kepada kesusahan. Kenapa orang rasa susah hidup kat dunia? Sebab cinta dunia. Orang yang tak cinta kat dunia ni tak ada masalah apa, hidup kat dunia ni biasa je. Sederhana, rasa cukup. Tapi orang cinta kat dunia ni, dia akan rasa hidup dia susah betul. Sebab apa? Sebab dia nak dapat, nak lagi dunia, nak dunia lagi. Dan apabila dia kejar kepada dunia, dunia akan lari tinggalkan dia. Tapi orang yang tak kisah dengan dunia ni, dunia akan kejar kepada dia. Ya? Baik. Akan tetapi bahaya mencintai dunia ini merupakan satu hal yang telah meliputi semua dalam zaman ini khususnya. Dan meliputi ramai dah orang, dah terlibat banyak dengan cinta dunia ini. Dan malapetakannya tu telah menghinggapi semua orang, dan bencananya telah menimpa mereka, menimpa kepada manusia ini, baik orang-orang yang khusus ataupun orang-orang awam. Jangan kata orang awam je yang kena penyakit cinta dunia ni. Bahkan orang-orang khusus ni mana? Orang berilmu, orang yang bijak pandai, orang yang disebut alim pun ada terpalit dan terlibat dengan kecintaan kepada dunia. Sebab tu kita ni belajar ilmu, hati-hati. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia pesan awal-awal lah niat tu. Kalau ada niat, kalau nak menuntut ilmu ni, untuk nanti saya dapat kerja, dapat hasil daripada ilmu saya ni, saya dapat nanti habuan, saya nanti dapat masyhur, glamour, maka tak payahlah. Kenapa? Pada waktu itu kamu telah merosakkan diri kamu dan agama. Bukannya kata kamu je rosak, agama pun rosak. Kan? Sebab apa? Sebab cari ilmu ni kerana nak dapatkan dunia. Hubbud dunia tu. Sebab tu kita menuntut ilmu, sepatutnya kita ni semakin bertambah ilmu, semakin jauh kita daripada dunia. Semakin dekat kita dengan akhirat. Itu dia punya cara dia. Ini kita menuntut ilmu, sama naik juga kita sayang dengan dunia. Nak itu, nak ini, teringin itu, teringin ini. Duduk kat rumah order macam-macam. Nak itu, nak ini. Kan? Contohnya. Ya. Jadi ini yang apa namanya, yang menakutkan. Sebab tu orang ramai pun dah tak segan silu lagi menunjukkan keduniaannya. Imam Haddad kata apa? Wa tadhaharan nas bihi bila ihtisham. Orang dah tak malu lagi menunjukkan daripada keduniaannya. Berlaku tak zaman kita ni? Allah. Orang-orang dia tayang, saya ada, tengok saya ada kemewahan ni, saya ada kereta hebat ni, saya ada tu. Apa yang Imam Haddad cakap dah 300 tahun, 700 tahun dulu, 300 tahun dulu, Masya Allah berlaku pada zaman kita ni. Maknanya bukanlah masa zaman tu dah ada dah macam tu. Dah dulu-dulu ada dah, lagi zaman kita ni. Maknanya apa yang kita saksikan itu adalah apa yang telah dijanjikan. Yang kita takut
takut-takut kita pun terlibat dalam perkara tersebut. Dengan apa? Dengan kita pun jadi orang yang terliur juga. Mungkin kita tak ada apa yang dimiliki, tapi kita terliur juga. Teringinnya saya nak dapatkan macam dia tu. Teringinnya saya nak hidup mewah dia macam dia tu. Allah. Kenapa? Kerana ada penyakit kita dalam hati ni, cinta kepada dunia. Ka'annahu la'aru fihi wala malam. Yang mana seolah-olah perkara itu tidak lagi merupakan suatu perkara yang cela dan memalukan. Sebenarnya nak tunjuk-tunjuk tayang dunia ni satu benda yang cela dan memalukan. Sepatutnya, tapi sekarang ni bukan, dia jadi trend, dia jadi hebat. Terbalik tak? Terbalik dah. Sifir daripada apa kita panggil, sifir itu sudah salah dah ke zaman kita ni. Kalau ikut betul-betul kekayaan, kemewahan, kelebihan tu hendaklah disembunyikan supaya jangan sampai orang jadi hasad dengki, kemudian nanti orang nanti teringin dan sebagainya. Bayangkan dalam syariat Islam ni diajarkan akhlak Islam. Contoh, seorang yang dia ni ada jiran. Kalau dia beli sesuatu barangan yang dilihat oleh jiran tu, kalau boleh bagilah sikit kat jiran. Supaya jiran rasa teringin, mungkin tengok tu. Kalau beli mainan untuk anak-anak, yang kita kecil main kat luar tu, contohnya apa benda yang main kat luar, jadi nak jiran tengok, ajak mereka main sekali. Kenapa? Supaya jangan sampai mereka ni rasa berbeza dan juga tak dapat tu. Tapi hari ni zaman Allah, dia tayang-tayang tunjuk-tunjuk, bukan dia bagi pun, tapi dia tayang-tayang tunjuk-tunjuk dan sebagainya. Sehingga menyebabkan orang yang melihat tu, dia pun terpikat, dia pun terliur nak dapatkan. Yang inilah merupakan rangsangan yang menyedihkan kepada seseorang itu. Jadi oleh kerana itu disebutkan waqad tamakkana min qulubihim kullu tamakkun fa asmara lahumul hirs al-baligh an ammarati dunya wa jama'al hutam wa ghadaw wa rahu بشفكاتهم لاصطياد الشبهات والحرام كأن الله قد فرض عليهم عمارة الدنيا كما فرض الصلاة والصيام. Allah. Jadi kecintaan dunia itu telah membelit hati mereka. Seperti belitan rantai. Macam seolah-olah mereka dah terbelit dengan tu. Dah susah nak buka lah. Dah terpikat sangat. Sehingga melahirkan dalam dirinya keinginan yang kuat untuk nak macam mana saya nak hidup hebat ni, macam hidup menungkat langit lah, macam seolah-olah hidup selama-lamanya. Itu dia akan rancang sebab dia dah terbelit, dah terikat dah dengan kecintaan kepada dunia itu. Jadi dia akan berusaha lah mengumpulkan harta, kekayaan, dia kejar segala kelazatan dan kehebatan dan kemewahan dunia ni. Mereka berusaha siang malam. Tengok orang yang kata, kalau kita tengok orang yang yalah mewah-mewah tu, dah kalau kita kata berapa dia punya harta tu, contohlah dia kata 10 juta, 20 juta, ada yang 1 bilion contoh. Kita tengok dia, kenapa dia ni tak berhenti kerja lagi ya? Kenapa dia masih lagi sibuk sini sana sini? Kenapa? Kerana sudah terbelit dengan hubbud dunia tadi. Maka siang malam dia punya kerja dia adalah sedaya upaya nak buru apa saja atau nak dapatkan apa saja yang boleh untuk dia dapatkan daripada mata benda dunia ni. Allah. Tak rasa penat dia kalau dia kejar dunia, Masya Allah. Tapi kalau buat ibadat je, kalau buat amal je, rasa penat. Sebab apa? Sudah terbelit dia dengan hubbud dunia, dengan cinta kepada dunia. Seolah-olah tak kira lah. Maknanya dia akan usahakan juga nak dapat nak. Sehingga kerana dia nak usaha dapat itu je dia punya seorang satu matlamat dia dah tak kira dah sama ada itu syubhat ke, sama ada itu haram ke, dia dah tak kisah lagi dah. Nampak? Ini yang kita kata tadi, hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta dunia ni adalah punca segala kesalahan. Sehingga dia tak kenal halal haram. Dia tak kisah menzalimi orang, menindas orang. Dia tak kisah pecah amanah. Dia tak kisah ambil hak orang.
Sebab dia dah cinta dunia. Seolah-olah Allah telah mewajibkan. Dia rasa macam seolah-olah dia punya motivation dia, seolah-olah Allah dah wajibkan dia untuk mengambil berat terhadap dunia sebagaimana dia diwajibkan untuk melaksanakan solat dan puasa. Dia rasa itu satu kewajipan. La ilaha illallah. Ramai tak kita tengok orang macam tu? Dia rasa cari dunia ni satu kewajipan dia. Kan? Seolah-olah dia kata, saya kena cari dunia ni. Lepas tu macam-macam alasan dia buat kononnya untuk ni lah itu dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia sudah terbelit dengan cinta kepada dunia. Walidzalika darasat ma'alimuddin wa tumisat anwarul yaqin wa kharasat alsinatul mudakkirin wa afat subulul huda wal waqtuhimat subulur rada wa hadhihi wallahi hiyal fitnah al-amya as-sama' al-mudlihimah as-sauda allati la yujabu fiha man da'a wa la yusma'u fiha man nada hakun ma akhbara bihi sayyidil anbiya idh yaqul li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal wa li kulli ummatin ijlun wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Ma'nahu wallahu a'lam anna li kulli ummatin syai'an yashtagiluna bihi an ibadatillahi ta'ala kull ishtighal kama ishtaghalat banu Israil bi ibadatil ijl an ibadatillahi ta'ala. Jadi oleh kerana itu sebab jentera-jentera petunjuk kepada agama itu, kita kata begitulah, darasat ma'alimuddin wa tumisat anwarul yaqin, iaitu kita kata yang membawa kepada agama itu akan terhenti. Jentera penggerak kita kan sekarang ini patutnya membangun kepada agama, membangun kepada, kita panggil ibadat. Tapi kerana tadi ni dengan ada cinta dunia ni, jentera kegerakan kita untuk nak buat daripada perkara-perkara agama itu akan berhenti. Cahaya keyakinan tu akan menjadi malap. Dia panggil watu misat, malap anwarul yakin, keyakinan. Tu yang jadi tak yakin tu jadi macam mana? Kalau tak apa? Kalau tak kerja yang gila-gila ni macam tu, maka tak ada rezeki, tak boleh. Macam tu dah hilang dah yakin bahawa Allah yang berikan rezeki, Allah dah tetapkan rezeki. Itu kenapa? Kerana hubbu dunia, orang dah hilang keyakinan dah dengan Allah, hilang keyakinan dah dengan janji-janji Allah. Lagi disebut wa kharasat alsinatul mudakkirin, iaitu akan keluarlah lidah-lidah daripada orang-orang yang memberikan nasihat. Jadi orang yang nak beri nasihat pun ada cinta dunia, mana dia nak cakap pasal bahaya dunia ni, sebab dia pun ada cinta dunia. Dan jalan-jalan yang menuju kepada hidayah itu akan tersekat. Tersekat subulul huda, iaitu jalan hidayah itu akan tersekat. Waqtuhimat subulur rada, dan jejak jalan yang membawa kepada ramailah yang akan terbawa kepada jalan kehancuran dan kecelakaan. Maka demi Allah, inilah yang dikatakan suatu fitnah yang disebutkan dengan fitnah al-amya, buta dan juga tuli. Fitnah buta tuli, fitnah yang buta tuli dia panggil. Ujian, balak, fitnah yang buta, yang tak nampak, yang tak difahami. Dia halus betul. Sehingga orang tak nampak daripada fitnah itu. Sedangkan dia adalah fitnah yang berat. Dia adalah fitnah yang dahsyat, yang akan memusnahkan orang. Tapi dia ni dianggap fitnah yang buta tuli. Yang buta, mata buka tapi tak nampak fitnah ni. Telinga dengar tapi tak dengar fitnah ni. Dia tersembunyi, sangat halus dia.
Dan dianya adalah merupakan daripada fitnah yang mudalahimah as-sauda, yang kita panggil gelap gelita. Sebab tu Nabi SAW kata, badiru bil amal, cepat-cepat kamu beramal, kata Nabi, sebelum datangnya fitnah. Yang Nabi kata, dia punya sifat fitnah ini ka qita'il laili muzlim, iaitu dia seperti sepotong malam yang gelap. Kenapa Nabi kata potong malam yang gelap? Sebab tak nampak, tak perasan, tak nampak. Sehingga kata Nabi, kerana orang tu tak sedar dan tak nampak, ada orang yang siangnya beriman, malamnya kafir. Dan ada yang orang malamnya beriman, siangnya kafir. Ya Allah, bahayanya fitnah tu. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW wala yusma'u fiha man nada, sehingga dengan sebab fitnah itu bahayanya, bahkan pada waktu tu di mana manusia siapa pun yang berdoa tidak akan didengar lagi dah. Allah. Ketika itu tak ada seorang pun yang mana doanya itu akan dikabulkan atau didengar. Allah, ini yang takut ni. Itu kita kata kalau sudah menguasai dikuasai dengan cinta dunia. Maka tepatlah apa yang telah pun disabdakan oleh Nabi SAW, penghulu sekalian Nabi. Nabi kata, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu akan ditimpa fitnah, ujian. Dan fitnah tu ummati al-mal. Dan fitnah untuk umat aku yang paling bahaya adalah harta, kata Nabi. Apa dia? Harta. Walikulli ummatin ajlun, dan setiap umat itu ada ujian, yang mana ijil ini maksudnya adalah suatu yang dijelmuakan, kan? Macam kalau Bani Israel dulu, di ijlun dia adalah lembu tu lah, anak lembu Samiri tu, yang disembah, yang dinampakkan cantik, elok, hebat. Maka setiap umat itu ada benda yang menarik dia tu, magnet tu, yang akan dia tunduk kepada benda tu. Wa ajlu ummati adinar wa dirham. Ada pun yang menarik tunduk umat aku yang akan seolah-olah menyembah kepada dia adalah adinar wa dirham. Apa dia? Duit. Berapa awak ada duit banyak? Saya ada duit banyak. Berapa simpanan awak? Oh, banyak. Itu. Siapa yang ada duit banyak, rasa dia hebat dan sebagainya. Inilah fitnah umat aku, kata Nabi SAW. Fitnah harta dan wang ringgit. Ini. Jadi maksudnya, maknanya wallahu alam, setiap umat itu diuji dengan beberapa hal yang menyibukkan dia daripada melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah. Jadi benda ni dia akan alihkan kita daripada ibadah kepada Allah. Kita akan sibuk, busy dengan benda-benda yang kita ni cenderung kepadanya. Sedangkan kita diciptakan untuk ibadah. Jadi sehingga mereka akan lupa dan lalai, dan tak ada masa lagi untuk mengerjakan amalan. Umpama Bani Israel, macam Bani Israel, mereka ni tinggalkan ibadah kepada Allah kerana mereka sibuk untuk beribadat dengan apa? Dengan lembu emas yang dicipta oleh Samiri. Itu yang berlaku. Jadi itulah yang Nabi ingatkan kepada umat dia. Sebab tu Nabi dalam khutbah, di antara khutbah akhir Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, inilah akhsha alaikumul faqra walakinnani akhsha alaikum an tambasita alaikumud dunya. Wahai manusia, aku tak bimbang kamu akan ditimpakan daripada kefakiran, tetapi aku bimbang adalah kamu itu dibentangkan dunia. Kama busita ta'ala ladina min qablikum, seperti mana yang telah dibentangkan kepada umat sebelum kamu. Fatatanafasuha kama tanafasuha, kamu akan berlumba-lumba untuk mendapatkan dia yang dibentangkan dunianya. Berlumba kamu, berebut kamu, tamaknya, ya Allah, nak jatuhkan orang ni, nak angkat dan sebagainya. Seperti mana umat sebelumnya, musnahnya kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, kaum dan sebagainya. Mereka ni hebat, maju dan sebagainya, dibentang kepada mereka dunia. Tapi mereka berlumba-lumba, bersaing dan sebagainya, tamak, nak dunia, berebut, hubur dunia, cinta dunia.
fatuhlikakum kama ahlakathum, kamu akan binasa seperti mana mereka dibinasakan. Binasa tak kaum Ad, binasa kaum Samud, binasa kepandaian mereka untuk buat bangunan sebagainya. Hebat dah kerajaan Firaun, hebat, hancur. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lain. Kenapa? Punca dia hubud dunia, dibentangkan dunia. Kita di zaman ketika mana dunia dibentangkan kepada kita. Macam-macam kecanggihan, macam-macam teknologi, kita hebat dan sebagainya. Di depan mata kita, kita boleh buka, nampak dunia semua sekali dalam handphone, dalam kita punya gadget ni. Tapi kalau tak kena gaya dia, maka dia akan boleh banyak membawa kerosakan kepada kita. Kan? Dan di dalam tu, yang paling banyak dia punya program adalah dunia. Ada pasal akhirat? Ada ceramah, ada tazkirah, ada kuliah ilmu. Tapi yang banyak kita buka mana? Semuanya tentang dunia hiburan, tentang kelalaian, tentang keasyikan, tentang kemewahan, tentang kehebatan. Sebab apa? Sebab memang yang disebutkan ini adalah fitnah. Ujian yang berat. Jadi oleh kerana itu kita kena jaga betul supaya jangan diri kita ini terpalit dengan penyakit hubud dunia ini, yang dianya adalah ra'su kulli khati'ah. Dia adalah merupakan asas kepada segala kesalahan, punca kepada segala kesalahan. Ialah merupakan daripada cinta dunia. Tuan-tuan, perempuan, para pelajar yang rahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada fitnah ini. Allah lindungi kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT kekalkan segala niat-niat ikhlas kita ketika menuntut ilmu ini adalah tidak lain hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan mantapkan ya Allah akan hati-hati kami dengan keyakinan bahawa segala apa yang berlaku di dunia ini adalah di dalam pentadbiranmu dan kebijaksanaanmu. Semua rezeki adalah kurniaanmu. Sesungguhnya engkau telah menetapkan segala rezeki untuk hamba-hambamu. Ya Allah, kalau sekiranya kehidupan ini engkau berikan kelapangan, maka ya Allah bantulah kami untuk menjadi hamba yang bersyukur dan dapat untuk menggunakannya di jalanmu. Ya Allah, kalau sekiranya kau uji kehidupan kami ini sederhana, maka ya Allah jadikanlah kami orang yang rida di dalam menghadapinya, sehingga kami akan lebih tunduk dan patuh di dalam melakukan ibadah kepadamu. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, angkatlah wabak dan balak ini daripada bumi ini ya Allah, sehingga dapat kami meneruskan lagi pengabdian diri dengan sempurna kepadamu ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang kau berikan ilmu yang bermanfaat, umur yang barakah, dan dilindungi daripada segala wabak penyakit dan juga kebinasaan ya Rabbal Alamin. Wa ala ma nawa صاحب مؤلف الكتاب الإمام حداد وعلى من أفصل الصالح وكل انت صالحة جامعة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقى علماءنا بخير وانفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكبر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إليه حتى دعانا والوفاء بكتاب الناس فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صاحب مصاحب الغرار. اللهم اهدينا بالهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة توصل لكل حوبة
واستر لنا أوراتي وآمن الرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في لغتنا برعد داخل يرضى نسودا داشو مداد كلمات والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون قدر يكون